Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, golongan muda Sarawak perlu bersedia sebagai pelapis pemimpin negeri ini pada masa depan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata aspek kesinambungan kepimpinan perlu diberi perhatian untuk memastikan sasaran Sarawak menuju ke arah negeri maju 2030 tercapai. Jadi sebagai sebuah parti dinamik yang sentiasa mendengar aspirasi golongan muda, PBB mahu anak muda Sarawak yang akan menjadi pelapis kesinambungan tampuk pimpinan hari ini bersiap sedia untuk memastikan sasaran Sarawak menuju ke arah negeri maju 2030 tercapai. Justru anak-anak muda perlu dilibatkan bersama pada umur tersebut agar mereka dapat membangunkan negeri ini dan berganding bahu membantu menguruskan masyarakat di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap secara maya pada majlis makan malam program Retreat Simunjan Frontliner Team yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan Ola Dris. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan pelbagai program perlu diadakan bagi melahirkan bakat kepimpinan muda. Tegas beliau, inisiatif berkenaan antara platform terbaik untuk golongan muda menyuarakan aspirasi dan pandangan masing-masing untuk didengari kerajaan. Terdahulu ketika berucap Ola mahu generasi baru khususnya warga muda Simunjan bersiap siaga untuk menjadi pemimpin masa depan. Katanya generasi muda perlu diberi ruang menjadi penggerak penting dalam pembangunan, politik dan ekonomi sekaligus mencorakkan masa depan negeri. Pertama sekali, apa yang harus kita ada sebagai pemimpin? Seorang pemimpin harusnya ada pengikut. Pengikut itulah yang akan menyokong kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kitalah yang akan membentuk, kitalah yang akan dari sebanyak mana masyarakat kita dapat mengikut kita. Dalam pada itu, beliau mewakili suara warga Simunjan mahu Datuk Seri Nancy kekal sebagai wakil rakyat di Parlimen Batang Sadong menjelang pilihan raya umum akan datang. Laporan seterusnya mengenai lawatan kerja Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin ke Sarawak Tropical Research Pit Institute Tropi. Rombongan beliau yang juga disertai oleh Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis, telah disambut oleh Pengarah Tropi Sarawak, Dr. Luli Miling serta pegawai dari institusi berkenaan itu. Semasa lawatan tersebut, satu taklimat mengenai fungsi tropi telah disampaikan oleh Dr. Luli Meling merangkumi visi serta misi institusi tersebut di bawah Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat bagi menjalankan kajian khas berkenaan kegunaan tanah gambut terhadap ekonomi melalui guna tanah untuk tanaman. Untuk rekod, Tropi Sarawak merupakan sebuah institusi penyelidikan yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan banyak menjalankan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di dalam maupun luar negara, terutama dalam bidang penyelidikan tanah gambut. Berita selanjutnya, institusi latihan di Sarawak masih cukup untuk menampung keperluan semasa dengan menawarkan pelbagai pengajian dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, terdapat 3 buah politeknik dan 7 buah kolej komuniti yang sedang beroperasi di Sarawak setakat November 2021. Jelasnya, kesemua institut berkenaan sudah menawarkan pelbagai program pengajian dalam bidang TVET yang antaranya termasuk jurusan keusahawanan, kejuruteraan, teknologi, perdagangan, perkhidmatan serta pendidikan. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis sebagai menjawab Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni di Dewan Rakyat baru-baru ini. Terdahulu, Lukanisman bertanya mengenai rancangan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPT untuk membuka kolej komuniti di kawasan luar bandar Parlimen Sibuti.
Ujar Datuk Seri Dr. Noraini, penubuhan kolej komuniti diutamakan di kawasan yang tidak mempunyai institusi latihan yang lain di sekitarnya. Sedikit berita sukan, Sarawak United FC SUFC bangkit dari 2 kekalahan dalam perlawanan Liga Super dengan membelasah Ultimate FC 7-0 dalam pusingan pertama saingan Piala FA 2022 di Stadium Negeri Kuching pada Ahad. Tuan rumah tidak menunggu lama apabila berjaya mendahului wakil dari Liga M3 itu pada minit ke-9 hasil jaringan pemain import Boris Koh. Berselang babak kedua, giliran Kapten SUFC Uche Akbar mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-51 selepas menerima hantaran kemas dari Nur Syami Izwan Amin. Nur Syami yang terlepas beberapa peluang untuk menjaringkan gol akhirnya berjaya membolosi gawang Ultimate FC yang dibimbing Azman Adnan pada minit ke-58. Uche menambah derita Ultimate FC dengan meledak jaringan keempat SUFC hasil sepakan penalti pada minit ke-72 disusuli jaringan cantik Ahmad Khairil Anwar berselang seminit kemudian. Pesta gol SUFC diteruskan menerusi jaringan penyerang Muhammad Zarmin Ashraf pada minit ke-81. Pemain import SUFC Francis Kone menceriakan lebih 500 penyokong ngap sayut termasuk tetamu jemputan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dengan meledak gol ke-7 pada minit ke-86. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 dengan sebanyak 1,354 kes positif COVID-19 baru dilaporkan pada Ahad dan meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 278,631 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 718 kes adalah dalam kategori klinikal 2, 623 kes dalam kategori klinikal 1, 5 kes dalam kategori klinikal 3 dan 4, manakala 1 kes dalam kategori klinikal 5. Kes-kes baru tersebut dikesan di 34 daerah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBNS turut melaporkan 2 kes kematian akibat COVID-19 yang melibatkan 2 wanita berumur dalam lingkungan 74 dan 78 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Thank you.